ada telinga dengar, ada mulut diam, ada tangan garu, ada kaki goyang, ada otak pandai, ada akal pakai, ada bijak gadai, ada mata pejam, ada mulut punya, yang remeh dan yang temeh berlegar di sekelilingmu, yang remeh. Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut cakap, ada akal fikir, ada hati kasih, yang remeh dan yang temeh berlegar di sekelilingmu. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah anak Malaysiaku. Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut cakap, ada akal fikir, ada hati kasih, yang remeh dan yang temeh berlegar di sekelilingmu. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah Malaysiaku. Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut cakap, ada akal fikir, ada hati kasih, yang remeh dan yang temeh berlegar di sekelilingmu. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah negaraku. Jadi tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku pengasis politik tampil lestari di bawah kepimpinan kerajaan yang mengamalkan demokrasi berparlimen Malaysia, negara demokrasi. Kita bukan negara totalitarian, authoritarian, military, regime dan komunis. Saudara dan saudari, merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan Artikel 5 to 19, freedom of speech at any rally, choose your own school of thought and wise out. Saudara dan saudari, maka hari ini perbincangannya setelah saya menonton dan melihat bagaimana Majlis Profesor Negara pada hari ini 23 bulan 1, saya rasa dalam pukul 4.30 tadi ada satu sesi telah selesai. Sesi itu selesai dalam 4.30 melalui Facebook yang saya melihat live. Majlis Profesor Negara dengan Profesor Dr. Ridwan dan juga Dr. Asri yang mengundang Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pemanggang Pakatan Harapan, diundang untuk memberikan pandangan beliau berkaitan dengan isu semasa dan juga mungkin isu kepimpinan, isu ekonomi, isu dasawarsa beliau dan seterusnya, isu berkaitan bagaimanakah pelbagai pihak di Malaysia, kerajaan pembangkang dan siapa saja mampu meletakkan Malaysia pada satu aras pencapaian yang gemilang, yang digeruni dan seterusnya, menjadi ikon dan benchmark bukan saja kepada masyarakat, malahan kepada dunia. Saudara dan saudari, kita di Malaysia mahukan Malaysia berada pada track yang betul, benar, telus, konsisten, seperti mana yang telah pernah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu maupun di bawah kepimpinan Tengku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak dan juga pemimpin lain, seterusnya Tun Mahathir Mohamad, Barisan Nasional, UMNO dan Pakatan Harapan dalam 2 tahun, dan sekarang ini di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional. Saudara dan saudari, izinkan saya untuk mengulangi lagu Pak Pandey tadi. Ada mata, rakyat Malaysia mesti melihat, membaca, menggunakan deria sensori untuk kita akses kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak betul, corruption, salah guna kuasa, penyelewengan, rasuah mesti kita bantras habis-habisan. Perkara-perkara yang kita melihat third class mentality, bukan first class, kita mesti ubah. Sarjana, profesor, doktor, think tank, opinion leader, presiden NGO, rakyat, media, government missionary, siapa saja saudara. Kita ada mata, kita melihat, kita betulkan sistem yang korup, ketirisan, rasuah, sistem yang lacking of leadership, sistem yang sebenarnya tidak tahu mengurusan krisis, tidak tahu menjadi pemimpin yang berintegriti dan beraccountability tinggi, tidak bias kepada kerajaan atau pembangkang. Kita perlu berani melahirkan profesor, doktor, sarjana, think tank, scholars
pemimpin masyarakat, opinion leader, students, mereka-mereka yang sebenarnya mempunyai pendirian dan accountability, tidak condong kepada kerajaan atau pembangkang, bercakap benar walaupun pahit. Malaysia akan berada pada satu aras kepimpinan yang utuh dan kredibel. Seterusnya kita dikagumi dunia, bukan saja melalui agenda research, development and commercialization ataupun prototype, innovation, teknologi. Kita pegang teknologi, kita cipta teknologi dan kita commercializekan teknologi. Bukan itu saja kita bicara, bukan saja kita bicara tentang Myra, Scopus, kita cerita tentang research. Bukan itu saja. Saudara, yang paling penting saya selalu ulangi, mentality, pemikiran first class mentality, bukan third class. Delivery system mesti cepat, efisien. Teknologi kita kuasai. Revolusi 4.0, revolusi 5.0 dan seterusnya. Apa saja, Internet of Things perlu dikuasai. Saudara dan saudari, kita mesti melahirkan profesor, doktor, frontliner, agensi keselamatan, pelajar, think tank, graduan universiti, mereka-mereka yang mempunyai pemikiran analytical dan kritikal, lantang bersuara, bercakap dengan dalil dan penghujatan, logos ethos pathos, rhetorical communication. Say it with logos, evidence percentage data. Prove it with logos, evidence percentage data. Counterback with data. Counterback with logos, percentage data, evidence, logos. Pathos is your intonation, respect people, pitching, how to persuade, informative, right? Things like that. And then ethos, if you want people to respect you, you should be someone, somebody. If you want people to respect you, you should be somebody. You should have a power to make a change. Politics is all about power, order, justice. You want to make a change, you should become as a prime minister. You want to make a change, you should become as a chief minister. You want to make a change, you should become as a CEO. You want to make a change, you should become as a leader. You want to make a change, you should have an authority to make a change, something new. Without power, without politician, you cannot do anything. Even though you are knowledgeable, you have a lot of idea. Yeah, so we have to be very realistic and objective in this. Tuan-tuan dan puan, untuk itu saya menyuruh dan saya melihat sebenarnya Malaysia ini kita perlu hentikan all this political game. Dan sekarang ini kita tahu negara dan dunia diancami COVID-19. Saudara, kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan, supaya Allah Taala panjangkan umur semua rakyat Malaysia dan masyarakat dunia. Saudara, kita semua tidak berdosa dan kita tidak tahu bagaimanakah untuk kita berhadapan dengan ancaman ini yang sebenarnya mengganggu sistem ekonomi, politik dan sosial. Seterusnya, dasawarsa dan blueprint individu, komuniti dan negara. Saudara dan saudari, walaupun ini ditakdirkan dengan kun fayakun maupun disebabkan oleh kekilafan, kejahilan lokaliti dan masyarakatnya di Wuhan dan Hubei, maka datanglah sebagai asbab bala ini kepada dunia. Hari ini Malaysia khususnya berhadapan dengan konflik politik, percaturan politik yang dahsyat. Baik saudara, saya cuba bercakap benar hari ini dan seterusnya secara konsisten. Saudara dan saudari, saya melihat kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin berhempas pulas, bukan saja untuk mencegah COVID, malahan mempertahankan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia dan Kerajaan Perikatan Nasional. Itu bukan saja harapan ataupun komitmen beliau, tetapi kalau siapa saja yang menjadi Perdana Menteri Malaysia, tuan-tuan dan saya, kita akan buat perkara yang sama. Dan sesiapa yang di belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin, termasuk Datuk Seri Anwar, Tun Mahathir, Datuk Zaid maupun Datuk Seri Najib Razak dan siapa saja, sekiranya mereka diberi ruang dan peluang, mereka pun mahu menjadi Perdana Menteri Malaysia.
dan membentuk kerajaan. Saudara dan saudari, hari ini kita perlu hormat ketua negara kita, the head of the government, the head of the country, the head of the country. Ketua negara kita ialah Yang Pertama Agong, dan ketua kepada negeri-negeri adalah Raja-Raja Melayu. Rotation ini membolehkan agung bertukar ganti. Saudara, apapun, ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Namun, kita perlu faham dan realistik bahawa jawatan untuk kita meletakkan diri kita mendapat kerusi 112 kerusi, dan ataupun kita turun jawatan kerusi itu tidak cukup, kerusi parlimen untuk menjadi seorang Perdana Menteri dan seterusnya, membawa sekutu-sekutu politik antara parti politik yang menyokong kerajaan tertentu atau Perdana Menteri, dan menghadap tuanku menyembahkan ahli parlimen sebanyak 112 adalah kuasa tuanku. Dengan perkenan endorsement dan persetujuan tuanku, maka kerajaan itu boleh kekal. Dan sekiranya kerusi itu jatuh juga dalam keadaan-keadaan tertentu, sebab tidak ada persidangan parlimen di Dewan Rakyat, maka sukar. Saudara dan saudari, hari ini saya dipahamkan Datuk Seri Anwar Ibrahim cukup sokongan atau lebih 117 ahli parlimen menyokong beliau. Dan dalam masa yang sama ada pelbagai viral dalam media baru, Facebook, Twitter dan sebagainya, yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin memperoleh masih ada 109 atau 110 kehilangan majoriti. Tapi apa pun, bukan kita mau fokus isu siapa jadi Perdana Menteri, siapa kekal, siapa naik, siapa yang akan dijatuhkan, tidak. Yang paling mustahak di sini adalah Malaysia perlu hentikan politik percaturan yang jelek dan dangkal, sebab kita kerugian. Wawasan 2020 musnah, TN30 musnah. Malaysia tidak mampu fokus kepada pelbagai isu. Apabila politik tidak stabil, percaya dan yakin dengan saya, percaya dan yakin dengan saya, apabila kerajaan tidak stabil, kalau kerajaan stabil seperti Jokowi, Indonesia, Singapura, mereka dapat solid majority. Jadi Malaysia, kita masalah, sebab majority tidak kukuh. Apapun saudara, kita mesti hormati Akta Polis 1967 dan Yang Pertama Agong Raja-Raja Melayu. Saya sebagai penganalisis politik ingin memberi pandangan peribadi bahawa Yang Pertama Agong dan Raja-Raja Melayu sebenarnya mempunyai kuasa. Walaupun Perdana Menteri yang ada sekarang ini telah hilang, mungkin hilang, dikatakan dalam Twitter, Facebook dan sebagainya, 3 orang ahli parlimen telah keluar, menarik diri daripada menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin bersatu. Maka kenyataan ini kalaulah benar dibawa kepada Dewan Rakyat dan berlaku keabsahan ini ditimbulkan, kalau wujud kebenaran, maka jatuhlah kerajaan dan Perdana Menteri. Tetapi yang nak dinaikkan itu Datuk Seri Anwar ataupun siapa saja, Tun Mahathir maupun Datuk Zahid. Persoalan sekarang ini adalah perkenan tuanku. Tuan-tuan dan perempuan, itulah kuasa Raja-Raja Melayu. Tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Tuan-tuan, ini Malaysia. Kita mesti perjuangkan Raja-Raja Melayu dan tuanku. Tuan-tuan nampak kuasa raja-raja? Itulah dia. Sebab itulah Raja-Raja Melayu ini dan perlembagaan persekutuan perlu dipelihara. Jangan kita sesekali kehilangan imuniti Raja-Raja Melayu, Tuanku Sultan dan perlembagaan. Datuk Seri Anwar nak timbul jadi Perdana Menteri atau siapa saja pun, tetap perlukan perkenan tuanku. Dan isu darurat, isu COVID dan sebagainya boleh diselesaikan dengan restu, keizinan Allah Subhanahu Wa Taala dan perkenan tuanku dan Raja-Raja Melayu. Tuan-tuan, saya ulang balik, perkenan tuanku dan Raja-Raja Melayu. Untuk itu saya menyeru kepada para pemimpin, saya pun tidak tahu bagaimanakah laluannya akan dibuka. Adakah akan dipermudahkan suasana untuk mengembalikan kestabilan. Kita
tidak mau berbicara Perikatan Barisan UMNO PKRDAP Amanah. Yang paling mustahak adalah kerajaan yang stabil. Siapakah Perdana Menteri yang stabil dan kerajaan yang stabil? Stabil berarti janganlah kerusinya 113 atau 112. Kalau 120 ke atas, mungkin ada sedikit kekuatan. Kalau boleh 140, lagi mantap. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tidak berniat untuk mempertikai sesiapa. Saya pegang pada Akta Polis 1967, hormati Raja-Raja Melayu, Tuanku Sultan, dan kita mesti ikut perlembagaan Sultan. Bidat, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut cakap, ada akal fikir, ada hati kasih. Jangan mengampu aja. Artikel mengampu, forum mengampu, broadcasting mengampu, bercakap mengampu. Walaupun kita ada intellectuality, kita datuk, kita datin, kita profesor, kita doktor, kita layman, kita opinion leader, kita masyarakat, siapa saja kita jangan mengampu. Cakap yang benar walaupun pahit tapi benar.